Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Sabrina Baas. Antara fokus, jalan terputus laluan Tamparuli, Kiulu diselenggara. Terus dengan laporannya, silakan Sabrina. Ya, Otto. Laluan utama menghubungkan Tamparuli Kiulu kilometer 2.45 sekali lagi terputus susulan kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat berterusan. Jalan berkenaan ditutup pihak Jabatan Kejaraya JKR Tuaran disebabkan laluan sementara runtuh dan memberi laluan kepada kerja-kerja pembaikan. Adun Kiulu Datuk Johnston Bangkuai menggesa JKR Tuaran segera mewujudkan laluan sementara bagi memudahkan pergerakan orang ramai tanpa menjejaskan kerja-kerja pembaikan struktur jalan yang runtuh. Datuk Johnston yang juga pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar turut melahirkan kebimbangan terhadap impak insiden ini terhadap sektor pelancongan yang menjadi antara nadi ekonomi masyarakat di Kiulu. Katanya, pertemuan berkala bersama pengarah JKR dan jurutera daerah sentiasa diadakan bagi memastikan tindakan susulan terhadap pelbagai isu berkaitan kerosakan jalan sepanjang laluan utama Kiulu dapat dilaksana secara menyeluruh. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati kerja-kerja pembaikan jalan giat dilaksana termasuk membuat laluan sementara. JKR Tuaran mengeluarkan notis penutupan jalan berkenaan pada 11 malam semalam. Jalan alternatif yang boleh dilalui adalah Jalan KK Kudat, Jalan Stesen TV Lawamandau, Jalan Bungoliu Lokau Timbok dan Kiulu Lokau Lama dan Jalan Kiulu Lawamandau untuk ke Pekan Kiulu. Seiring perkembangan teknologi, industri koko di Malaysia menunjukkan peningkatan dari segi harga serta kualiti penghasilan koko yang mampu menyaingi negara-negara lain. Sabah menjadi antara pengusaha terbesar di negara ini dengan jumlah lebih 60% pengeluaran koko. Ia sekaligus menjadikan negeri ini sebagai penaraju utama industri koko Malaysia dengan perolehan ekspor mencecah 13.09 bilion ringgit. Sumbangan besar itu didorong oleh permintaan koko dari pasaran luar negara seperti Singapura, Amerika Syarikat, Jepun serta beberapa negara di rantau Asia. Dari segi kualiti kita memang mempunyai satu kelebihan dari segi teknologi pemprosesan dan juga marketing yang baik, packaging yang baik dan kita mempunyai sumber human resources yang sangat baik dalam penghasilan koko dan juga produk-produk dah. Dari segi huluan ini pula kita juga mempunyai kelebihan yang sangat baik terutamanya dari segi bahan tanaman yang kita ada yang sangat bermutu tinggi lah. Sehingga kini terdapat lebih 3,000 pengusaha koko di Sabah yang melibatkan penanaman koko di kawasan seluas 3,000 hektar di Ranau, Keningau, Tenom, Kota Marudu dan Kuamut. Sementara itu, Lembaga Koko Malaysia LKM bakal menganjurkan Malaysia International Cocoa Fair MICF 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu pada 24 hingga 27 Mei depan. Ia bertujuan memperkasa ekonomi tempatan selain mempamerkan budaya dan warisan tempatan kepada pelabur serta peserta dari dalam dan luar negara. Acara 4 hari itu akan diisi dengan pelbagai aktiviti seperti pameran koko dan persidangan koko antarabangsa. Harapan kita supaya ia berjalan dengan baik dan lancar, tetapi insya-Allah saya yakin ia akan dilakukan dalam keadaan yang bersemarak lah dengan penglibatan negara-negara yang disebutkan, yang juga akan terus mewarnai koko ni lah, Lembaga Koko Malaysia ini untuk terus gemilang. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penghargaan Media dan Rakan Strategik Anjuran LKM di Kota Kinabalu. MICF turut menerima penyertaan dari pelbagai benua seperti Eropah, Afrika dan juga Asia. Warga kooperator perlu memanfaatkan aplikasi kecerdasan buatan AI. Langkah itu bagi membolehkan koperasi memaksimumkan penggunaan teknologi dalam operasi dan perniagaan. Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA, On Abu Bakar berkata, seiring perkembangan teknologi terkini, ia menuntut semua pihak mempelajari ilmu dan kemahiran baharu bagi meningkatkan produktiviti koperasi. AI ini sangat-sangat membantu. Jadi saya mengesyorkan pada semua kooperator
boleh segerakan dalam penggunaan AI ini. Termasuk pemasaran, kertas kerja, harapan, vision, AI akan membantu. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Jom Edkop Wilayah Keningau tahun 2025 anjuran IKMA Zon Sabah di Keningau. Program tahunan IKMA ini bagi menyebarkan maklumat latihan yang boleh disertai warga kooperator di seluruh negara. Setakat ini, 327 program telah dilaksana melibatkan penyertaan 68,320 peserta. Pendekatan pelbagai disiplin yang dilaksana menerusi program bantuan IUI Advokasi Infertility Buai memberi manfaat kepada masyarakat khususnya golongan wanita. Program tidak hanya tertumpu kepada isu kesuburan semata-mata, malah turut merangkumi pelbagai aspek penting dalam kehidupan berkeluarga dan kemasyarakatan. Ini termasuklah kesihatan wanita, pengurusan kewangan keluarga, terapi minda dan pengetahuan CPR serta tindakan awal tangani kebakaran. Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Dato' Julia Salak merangkap Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat, Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS berharap program seumpama diperluas ke seluruh daerah dan menjadi model intervensi sosial berimpak tinggi. Kita sayangkan wanita, kita sayangkan ibu-ibu dan anak. Sebab itu kita cuba mendekati mereka dengan cara memberikan mereka pengetahuan bagaimana menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga kesihatan sendiri. Mengenai dengan kanser payudara, kanser cervix, amat menggerunkan kalau kita lihat. Beliau ditemui selepas merasmikan program Santuni Kasih dari Keluarga untuk Komuniti sempena program Buai kawasan Dun Labuk di Beluran. Dato' Julia turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO yang menjayakan program ini, terutamanya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sabah yang menggerakkan program ini buat tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah, sambutannya amat menggalakkan. Pada hari ini juga saya rasa dijangkakan dalam 300 orang peserta yang ada, maksudnya amat menggalakkanlah. Saya rasa itu dapat memberi manfaatlah kepada golongan wanita dan kita tak lupa juga pada golongan lelaki. Sempena program ini turut disampaikan bantuan sumbangan kepada 7 NGO daerah Beluran. Program Madani berkhidmat misi sukarelawan siswa memberi peluang penduduk kampung sekitar Sekolah Kebangsaan SK Kipovo Penampang menjalani pemeriksaan kesihatan secara percuma. Program anjuran bersama Pejabat Kesihatan Daerah Penampang itu bertujuan mengeratkan hubungan antara siswa dan masyarakat setempat. Program turut memberi peluang kepada siswa melaksana projek berimpak tinggi kepada komuniti yang dibahagikan kepada 6 teras utama. Ia melibatkan kesihatan, digital, pendidikan, impak sosial, alam sekitar dan perpaduan. Tujuan utama program ini dijalankan adalah kita berkonsepkan immersion dan right volunteer for the right job, yang di mana mereka ini akan melakukan projek-projek yang aktiviti yang berimpak tinggi berdasarkan mereka punya latar belakang program dan sebagainya. Antara projek utama yang dijalankan di SK Kipovo adalah pembangunan gelanggang sepak takraw hasil kerjasama antara siswa, penduduk kampung dan pihak sekolah. 14 siswa dari pelbagai institusi pengajian tinggi termasuk universiti awam, swasta, politeknik dan kolej komuniti terlibat dalam program ini. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Sabrina langsung dari Sabah.